pencarian lisan, Nabi pernah ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Nabi mengatakan dua yang berlubang, iaitu apa? Mulut, lisan, dan juga alat kelamin. Seorang sahabat minta, ya Rasulullah, jaminlah aku dapat masuk syurga. Nabi mengatakan, bantu aku. Kau jamin kau boleh pelihara yang antara dua kelengkang dan antara dua rahang, akan aku jamin kau dapat masuk syurga dengan senang. Orang perempuan pada malam Mi'raj, Nabi nampak lebih ramai daripada laki-laki masuk neraka berbanding dalam syurga. Salah satu sebabnya mulutnya tak jaga. Nampak apa sebut, nampak apa sebut, nampak apa dia, kenapa buruk nak nampak apa dia, kenapa tak begini atau itu, semua dia sebut tanpa dia sudah tu mengumpat. Tanpa sudah tu mengumpat tu. Itu umpat yang tak kita sedar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita. Sebulan telah berlalu, kita dapat jumpa kembali, bermakna sudah sebulan usia kita habis. Sudah sebulan kita hampir dengan ajal maut kita. Kalau kita tinggal lagi setahun nak meninggal, bulan lepas, bermakna hanya tinggal lagi 11 bulan saja umpamanya lah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dah usia-usia baya kita gini, nak minta panjang umur pun dah memang panjang umur pun dah. Memang panjang umur pun dah. Ada tak ada kita minta Allah Ta'ala berikan kita keberkahan umur, taat pada saki baki umur. Kita mohon pada Allah Ta'ala, supaya pada saki baki usia kita ini yang tinggal hanya berapa hari, dapatlah kita taat betul-betul kepada Allah. Dapatlah kita menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat yang dimurkai oleh Allah. Kita berlindung sama Allah Ta'ala, janganlah kita jadi derhaka pada Allah Ta'ala pada akhir-akhir hayat kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa. Iman hak milik Allah. Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan iman, imanlah dia. Siapa yang Allah Ta'ala nak lucutkan iman, maka tak imanlah dia. Na'udzubillah. Tak iman pada Allah Ta'ala tu maknanya kafir, tidak mempertuhankan Tuhan pencipta kita. Na'udzubillah. Sedangkan kita semua pasti menghadap kepadanya. Bagaimana hamba kalau menghadap kepada Tuhan dalam keadaan dia tidak mengimani akan Tuhannya, apa akan menjadi padanya? Allah pasti dimurkai olehnya. Mohon kepada Allah Rabbul Alamin supaya Allah tetapkan iman kita sampai hari kita menghadap Allah Ta'ala, sampai hari penghabisan kita menghadap Allah Ta'ala dengan ucapan La ilaha illallah. Kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala, dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya sebelum mati kita, Allah ampun segala dosa-dosa kita. Tak sanggup nak bawa dosa, tak sanggup nak diperkirakan dengan dosa, tak sanggup nak dibebani dengan dosa pada akhir hayat, pada sepanjang hayat, pada akhir hayat dan juga selepas mati kita. Mohon keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, malam ini kita pada malam 20 hari bulan Jamadil Akhir. Bermakna 10 malam lagi kita akan sama-sama masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ni bulan besar, bulan Rajab bulan mulia. Malam 1 Rajab kita kena jaga. Dia tak boleh macam bulan-bulan lain kita tak perasan, kita tak sedar. Dah masuk 3 Zulkaidah, dah masuk 5 Jamadil Akhir umpamanya. Bulan Rajab kena tunggu betul-betul masuk awal Rajab. Doa tak ditolak pada malam awal Rajab. 5 malam dalam setahun yang kita kena jaga. Malam hari raya haji, malam hari raya puasa, malam nisfu Sya'ban, malam awal Rajab dan malam-malam Jumaat. 4 tahunan 1 mingguan. Ya. Jadi kita kena jaga anugerah Allah Ta'ala, karuniaan Allah Ta'ala sudah dibukakan. Awal maghrib saja dah dibukakan oleh Allah Ta'ala segala karuniaan, pintu langit kabul daripada Allah Ta'ala pada malam awalnya. Dan masuk bulan Rajab, masuklah kita bulan pengampunan daripada Allah Ta'ala, bulan istighfar. Maka banyak-banyaklah mohon pengampunan dari Allah Ta'ala dalam bulan Rajab ini. Gunakanlah kesempatan Rajab ini untuk persediaan kita menyambut bulan mulia Ramadan. Rajab mulia dengan malam awalnya dan malam Isra' dan Mi'rajnya. Sya'ban mulia dengan malam nisfu Sya'bannya. Ramadan mulia dengan 30 malamnya. Malam pertamanya, malam penghabisannya, malam 17-nya, malam 27-nya.
Malam 10 malam terakhirnya, malam-malam ganjilnya. Dan yang paling besar yang ditunggu-tunggu itulah malam Lailatul Qadarnya, yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Ulama mengatakan, kita rebut malam-malam yang tak dirahsiakan oleh Allah, nanti Allah permudahkan kita untuk malam-malam yang dirahsiakan oleh Allah. Malam ni tak ada rahsia Allah Ta'ala, tu malam awal Rajab tak ada rahsia Allah Ta'ala. Malam ni Syaban tak ada rahsia. Semua orang pun tahu. Kita jaga, kita hidupkan, kita hargai. Nanti apabila tiba malam yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, Allah akan kasih kita clue, Allah akan kasih kita tips untuk kita dapat kenal malam itu. Kita akan dapat. Tambahan pula, pada malam awal Ramadan, Allah pandang kepada hamba-hambanya. Barang siapa dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, nescaya tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Macam mana nak raih dipandang oleh Allah Ta'ala pada malam awal Ramadan dengan keadaan begitu? Sedangkan malam awal Ramadan kita belum start puasa pun, belum macam mana perasaan kita. Kita belum mula puasa, orang saleh dah mula puasa daripada bulan Rajab. Mereka sudah mula bersiap sedia, dah mula banyak puasanya dalam bulan Rajab, banyak puasanya dalam bulan Syaban. Maka malam awal Ramadan tu mereka dah ready betul-betul. Rohaninya dah menunggu betul-betul. Jiwanya tu dah bersih betul-betul, dah bersedia untuk dipandang oleh Allah Ta'ala. Malam awal Ramadan, dapatlah dia anugerah daripada Allah Ta'ala. Begitulah tuan-tuan sekalian. Kita nak dapatkan fadilat Ramadan, nak dapatkan puasa yang iman dan wahtisaban, yang sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, tak boleh tidak. Siap-siapnya, paling-paling tidak, selewat-lewatnya itulah pada bulan Rajab. Begitulah tuan-tuan sekalian, bulan Rajab akan lagi lebih kurang 10 malam lagi akan jatuh pada Khamis malam Jumaat. Kebetulanlah malam Jumaat. Jadi acara apa-apa yang biasa kita lakukan pada malam nisfu Syaban, hidupkan pada malam awal Rajab. Bacalah Yasin, bacalah apa-apa sajalah. Pokoknya malam tu jangan dibiarkan kosong begitu saja. Mohon banyak-banyak minta pengampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat 13. Kitab Adab Suluk Al-Murid, ya. Kitab ini kecil. Kitab ini adalah Imam Haddad tulis sebagai nota saja. Orang minta, ya Imam Haddad, bolehkah kau tuliskan bagi kami satu tata cara macam mana nak menuju Allah Ta'ala? Dia bilang, apalah daripada aku nak tuliskan. Tak apalah aku catatkan nota, poin-poin saja. Ini poin-poin saja. Tetapi Masya Allah, kitab ini betul-betul memberi panduan bagi kita nak tuju Allah Ta'ala, supaya tidak kita tersasar, supaya kita tidak salah pilih jalannya. Adab Suluk Al-Murid nama kitab ini. Adab, prosedur, tata cara. Suluk, langkah-langkah. Murid yang berkehendak menuju Allah. Tariqah ialah jalannya, path towards Allah. Suluk ialah stepnya, langkah demi langkahnya. Itu yang kita kena belajar. Saya nak siap tuju Allah. Saya nak turn over a new leaf. Nak jadi orang baik sekarang. Saya sanggup tinggalkan tabiat buruk saya. Apa saya patut buat? Saya baca Quran satu hari sampai 3 juz. Saya pula berzikir, baca zikir tertentu sampai 3,000 umpamanya. Saya pula sedekah setiap bulan sampai 300 umpamanya. Umpamanya. Adakah itu mendekatkan kita pada Allah Ta'ala? Belum tentu lagi. Bahkan besar kemungkinan tidak. Kalau kita tidak ikut langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah pertama, taubat pada Allah Ta'ala. Bersihkan dosa-dosa kita yang silam. Kita terus nak juang tuju Allah Ta'ala dengan dosa-dosa kita yang lama tu masih belum bersih, takkan mana kita boleh proceed. Kita buat ibadat, patah balik. Buat ibadat, patah balik. Buat ibadat, patah balik. Dibentis oleh syaitan, jatuh. Dibentis oleh syaitan, jatuh. Itulah orang yang nak mengorak langkah tanpa membersihkan dahulu segala dosa-dosanya yang silam. Ketepikan sikit kursinya. Tepikan sikit, jadi Pak Haji belakang boleh nampak. Begitu ya. Tak boleh tidak, kena taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kekang diri daripada dosa-dosa yang kini. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, orang nak menuju Allah Ta'ala, banyak amal, tapi diiringi dengan dosa-dosa, tak berkesan. Sederhana amal, setakat baca ratib sikit-sikit, setakat wirid dan zikir, baca Quran sikit-sikit, tetapi dia kekang daripada dosa. Itu sangat-sangat efektif. Sangat-sangat berkesan. Sangat-sangat berkesan. Sedikit amal, sederhana amal, tetapi berserta bersih dan suci diri, itu lebih berkesan berbanding dengan banyak amal tetapi beriring sama-sama dengan dosa. Macam orang sakitlah, makan pil banyak tetapi pantang tak jaga. Macam mana nak sembuh? Tak boleh sembuh. Makin teruk lagi keadaannya.
Begitu tuan-tuan sekalian. Dan disyorkan semua amalan yang basic-basic yang Rasulullah tak tinggalkan, itu yang kita buat dulu. Sembahyang jemaah, bangun malam walau 2 rakaat, zikirnya, tasbih, kekang diri daripada dosa mata, dosa lisan dan seumpamanya tu, barulah boleh tuju Allah. Yang ada orang maaf cakap lah ya, wah anak nak tuju Allah, baca amal itu, baca buat ini buat ini, tapi mulutnya masih semangat. Tak boleh lagi. Matanya masih liar, kalau pandang orang perempuan masih lirik sana, tengok sini. Tak boleh lah, tak boleh. Bukan begitu, bukan begitu tata caranya. Sampai kita muka surat 13 sampai perkataan bencana lisan. Ya, bencana lisan. Bencana lisan. Jadi bencana lisan, Nabi pernah ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Nabi mengatakan 2 yang berlubang, iaitu apa? Mulut, lisan, dan juga alat kelamin. Seorang sahabat minta, ya Rasulullah, jaminlah aku dapat masuk syurga. Nabi mengatakan, bantu aku. Kau jamin kau boleh pelihara yang antara 2 kelengkang dan antara 2 rahang, akan aku jamin kau dapat masuk syurga dengan senang. Lisan dan alat kelamin, pelihara. Itu yang paling banyak menjatuhkan orang dalam neraka, lisan. Nampak apa sebut. Bahkan orang perempuan pada malam Mi'raj, Nabi nampak lebih ramai daripada laki-laki masuk neraka berbanding dalam syurga. Salah satu sebabnya mulutnya tak jaga. Nampak apa sebut, nampak apa sebut, nampak apa je, kenapa buruk nak nampak apa je, kenapa tak begini, itu semua disebut tanpa dia sudah tu mengumpat tanpa sudah tu mengumpat, tahu ya. Itu umpat yang tak kita sedar. Bulan-bulan puasa jaga ya. Bulan-bulan puasa hati-hati mulut kita, jangan kita mulutnya terlepas-lepas cakap. Tak pasal-pasal pahala puasa kita jadi batal. Tak pasal-pasal pahala puasa kita jadi batal. Menjadi batal bulan puasa. Pergi kedai, cakap cermat, kita tak berani cakap, mengumpat-ngumpat orang tak berani, duduk sembang-sembang, tak ada bulan puasa. Tak perasan, pergi kedai nak cari kain lah umpamanya. Orang rumah bilang, bang kata nak ambil kain tu cantik bang, warna hijau. Kasar lah. Dah mengumpat tahu tu. Kau mengumpat tu ke kedai menjual kain yang kasar. Tak sedar kita dah mengumpat. Pergi bazar Ramadan. Bang kata nak cari kuih bang, ni ada ni kari pop ni. Warna ni birat lah. Oh birat kau bilang umpamanya. Kau dah mengumpat, nak beli tak nak sudah, jangan dinyacat. Jangan dicacatkan. Itu dah kita ngumpat yang kita tak sedar. Itu yang kita tak perasan. Lepas. Jalan tengok rumah orang. Wah, rumah orang ni apa warna dia? Dia tak cantik. Yang dia warna purple, dinding dia warna orange pula. Suka hati dia lah nak warna apa. Sebut. Itu semua tu adalah umpat dosa yang kita tak sedar. Baik. Bencana lisan. Hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam memelihara lisan lidah. Kerana meskipun bentuk lisan itu kecil sahaja, akan tetapi bencananya berat sekali ya. Terlepas cakap 4 orang dah tak boleh tarik balik. Orang Melayu bilang terlepas telajak perahu boleh ditarik balik, telajak lisan dah tak berguna lagi. Terimalah padanya. Orang Melayu mengatakan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Betul? Kerana mulut badan binasa. Itu yang apa, kerana mulut kita badan banyak binasa. Hendaklah lisan itu dicegah daripada berbuat dusta, ghibah, seterusnya segala percakapan yang dilarang oleh agama. Baik, kita sebut sini dusta ya, dusta. Dusta tu apa tuan-tuan sekalian? Ini ulang kaji daripada kitab Penawar Bagi Hati Kita. Dusta ialah apa-apa yang kita cakapkan tidak bertepatan dengan fakta. Itu namanya dosa. Itu namanya dusta. Kalau sengaja berdosa, tak sengaja tanpa kita tahu pun namanya dusta tapi tak berdosa. Umpamanya kita bilang ya, di mana yang mana satu rumah Cik Ahmad tu yang warna hijau, sekali punya dia dah cat warna biru, kita tak sedar. Dusta tak? Dusta. Tak sengaja, tak dosa, tapi dusta juga tu namanya. Dusta juga. Sengaja, dosa. Dusta, kalau setakat dusta saja tak sampai menyusahkan orang, itu dusta yang dosanya tak sebesar. Kita tak nak sebut dosa kecil, sebab dosa tak ada yang nama kecil. Dusta yang dosanya tu menjangkau kepada orang mudaratnya, jadi dusta yang berdosa besar. Contoh dusta yang tidak berdosa besar, seperti orang Melayu bilang temberang. Ana tiap-tiap hari sarapan dengan tuanku. Pembohong. Tak pernah masuk istana pun.
Ana dengan apa Queen England tu rapat. Pembohong umpamanya lah. Sama ada orang tahu ke tak tahu umpamanya. Ana Jerman tu pergi balik, pulang balik saja. Pembohong umpamanya lah. Tapi tak ada menyusahkan orang. Walaupun cakap ni besar kan. Cakap dia serapan dengan raja lah apa semua. Cakap ni besar tapi tak menyusahkan orang. Tak menyusahkan orang, setakat dia temberang. Dosanya tak sebesar. Sampai menyusahkan orang, dosanya lagi besar. Seperti tadi kita cakapnya besar, pergi England lah, pergi mana semua. Tapi dosanya tak sebesar. Yang ni bendanya walau kecil, tapi menjangkau kepada orang, dosanya lebih besar. Contoh, kenduri kendara, angkat talam, angkat air cuci tangan. Air panas, orang terperanjat. Rupanya setakat angkat air panas, air cuci tangan, dia bilang air panas. Berdebar aku. Pasal menjangkau pada orang, dosanya lagi besar. Walau kecil perkaranya. Orang tanya, "Bang, nak pergi pekan naik bas nombor berapa?" Nombor 10. Padahal nombor 11. Kenapa kau bilang gitu? Biarkanlah dia mencari-cari. Orang tu sampai sesat-sesat pergi lain tempat. Dosanya besar. Kenapa? Menjangkau kepada orang lain. Termasuklah hukum ahkam yang kita berikan, yang dosa, yang apa semua tu, lagi besar dosanya. Menjangkau kepada orang. Sekali kita dosa, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Walau gurau sekalipun, maka tak berbaloi lah. Hanya kita nak menceriakan suasana dengan kawan-kawan, gurau senda. Lawa bang baju ni hari ni. Kau tak tahu ini ya. Umpamanya lah ya. Ni baju Jamal Abdillah kasih, umpamanya lah. Orang ketawa. Hanya untuk membuat orang gelak saja, tapi kau dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tak berbaloi. Satu kali kita dosa, malaikat lari 1 mil jauhnya kerana busuknya. Kalau dah malaikat jauh, siapa dekat? Syaitan. Kalau syaitan dah dekat, dia suruh kita sembahyang ke? Dia suruh kita zikir ke? Faham-faham sajalah ya. Orang yang kalau biasa pembohong, Allah cap dia jadi pembohong, dia tak boleh cakap betul lagi. Dia bikin apa pun mesti cakapnya ada yang tak betul. Hatta dia ceramah sekalipun, kita tengok dia jenis orang pembohong lain juga. Dia ceramah, dia punya cerita, fakta, kisah ke apa, riwayat pun mesti ada twist and turn-nya. Mesti ada tak tepatnya. Pasal dia dah biasa pembohong, maka lidah dia tak boleh keluar perkataan yang tepat pada fakta. Mesti ada salah sikit. Kalau Nabi bilang, kalaulah dunia tu ada nilai seperti sebelah kepak lalat, orang kafir tak boleh minum walau seteguk air. Maka dia pun bawakan hadis tu. Kalaulah dunia lebih sebelah kepak kumbang, orang kafir tak boleh. Dia bilang lalat, dia bilang kumbang. Tak lebih kurang juga kan? Tapi Nabi tak bilang kumbang, Nabi bilang lalat. Maka dia ubahkannya. Pasti ada terbohongnya sedikit. Walau sengaja, walau tak sengaja. Walau tak sengaja. Pasti ada sikitnya kita bilang, tak betulnya fulan cakap. Pasal dah terbiasa bohong, dah tak boleh cakap jujur lagi. Apa pun mesti nak bohong. Yang ada orang begitu tau. Apa pun mesti ada nak bohongnya sedikit. Tak kenapa pun, dah tak boleh tidak tabiat dia. Biasakanlah bohong akan jadi melekat jadi pembohong. Na'udzubillah. Orang kalau jujur, sentiasa jujur, maka tak boleh tidak. Pasti dia tak boleh bohong lagi sampai bila-bila. Walau membahayakan diri dia sekalipun, mesti nak cakap jujur. Orang mulai bilang lurus bendul. Betul tak? Lurus bendul. Orang dia ni lurus bendul betul lah. Tapi dia tak boleh, tak mampu nak bohong. Pasal dah dicap sebagai orang yang benar. Begitu ya, mudah-mudahan Tuhan cap kita sebagai orang yang benar. Lurus apa-apa semua. Jangan dusta. Walau gurau senda sekalipun, tak boleh dusta. Tak boleh dusta. Saya selalu pegang 2 perkataan saja. Kadang-kadang kawan-kawan sama kita, dia bergurau-gurau. Gurau dia tu masuk dusta. Gurau dia tu masuk perkara-perkara dusta. Tak kita nak contohkan pun tak faham lah macam mana lah ya. Gurau-gurau tu masuk perkara dusta. Saya kalau nak tegur, saya dua-duakan guna perkataan. Dosa-dosa. Sudah, tak payah nak syarah-syarah. Tuan-tuan, janganlah berbohong. Adalah berdosa walaupun anda gurau. Tak payah panjang lebar. Saya gunakan 2 perkataan saja. Dosa-dosa. Okey, sorry ustaz. Dia bilang begitu. 2 perkataan. Dosa-dosa. Dosa-dosa. Fahamlah dia begitu. Jadi jangan dusta. Yang kedua, jangan mengumpat. Mengumpat ya lebih dahsyat daripada 30 zina. Sebuah hadis menyebut ya, Nabi mengatakan, jaga-jaga kamu daripada umpatan, kerana umpatan lebih bersangatan daripada zina. Bersembah pada sahabat bertanya kepada baginda, betapa ya Rasulullah mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Nabi mengatakan, orang yang berzina dia taubat pada Allah Ta'ala, begitu Allah Ta'ala ampunkan dosanya.
Tetapi orang yang mengumpat pada orang tak boleh terampun dosanya sehinggalah orang yang diumpat itu mengampunkan dosanya. Macam mana nak minta ampun? Dan kena tafsir, tak cukup. Mat, aku minta ampun lah, salah silap, tersebut, tercakap semua zahir batin ya, minta maaf zahir batin, kosong-kosong. Tak ada. Kau kena sebut apa kau umpat dia, apa kau cakap dia. Agak-agak tergamak tak kita bilang dia? Mat, aku minta maaf lah, aku selalu umpat kau. Kat mana kau umpat aku? Kat masjid? Amboi. Lagi kat mana? Kat warung? Lagi kat mana? Kat pasar? Banyaknya. Apa kau bilang? Aku bilang kau pemalas. Aku bilang kau kuat makan. Aku bilang kau macam-macam. Jangan marah mat ya. Agak-agak dia marah tak agaknya? Sebiji kau kena. Macam mana cara nak minta ampunnya? Payah nak minta ampunnya. Payah nak minta ampunnya. Begitu ya. Jadi jangan mengumpat. Mengumpat ialah kita sebut cela seseorang yang kalau dia dengar dia tidak happy, itu namanya mengumpat. Dia tak happy, itu namanya mengumpat. Walau besar walau kecil, mengenai apa pun, mengenai dirinya. Mengenai keretanya kah? Kain dia kah? Isterinya kah? Kapet rumah dia kah? Cara jalan dia kah? Apa saja yang kita sebut mengenai dia yang kalau dia dengar dia tak happy, itu namanya mengumpat. Mana kita tahu dia happy tak happy? Cuba orang sebut kau happy ke tidak? Kesian kereta dia ya, tak bercuci berminggu-minggu. Umpatlah tu. Kau dah sebut kereta dia, tak, kereta dia kotor. Anak dia kata ujian tak lulus ya. Pun umpatlah tu, asal apa-apa benda-benda yang tak menyenangkan hati kau sebut, kau lapislah dengan kesian. Itu dah kira umpat dah. Kesian kau lain cerita, tapi kau dah sebut cela dia pada orang lain, tu lain cerita. Itu dah kira umpat. Tak payah kau nak kesiankan dia kalau kau dah sebut aib dia. Kau dah buka aib dia ya. Kau pasang kesian. Itu namanya umpat. Itu namanya umpat ya. Jangan kita umpat orang. Dosa besar. Jangan umpat orang. Lebih-lebih lagi orang-orang alim kau umpat seperti kita makan daging dia. Dan daging dia tu beracun orang-orang alim. Bawa segera kepada kebinasaan. Ya, jangan umpat orang-orang alim, segera bawa kepada kebinasaan. Jangan umpat orang dah mati, macam mana kau nak minta maaf dengan dia? Macam mana kau nak minta maaf dengan dia? Jaga-jaga tuan-tuan sekalian ya, hati-hati semua itu. Jangan umpat orang satu negeri, jangan umpat orang satu bangsa, satu kaum. Orang-orang Jawa memang semuanya pemalas. Semua Jawa akan claim kau nanti. Ini mat-mat Bangla ni memanglah tak boleh diharap. Kau tak suka, kau nak umpat dia, kau umpat dia seorang. Tubuh badan dia. Kau jangan umpat bangsa dia. Segala Bangla yaumil akhir akan minta. Ini orang-orang Indo ni memanglah tak tahulah kau sebut umpat dia. Yaumil akhir dia, Allah Ta'ala fulan bin fulan sedang mengatakan orang Indon begini-gini umpamanya. Semua Indon tampil, kau tengok ramainya orang Indon. Orang Indon berapa ramai? Berapa ramai rakyat Indon? 200 juta. Itu yang hidup. Yang dah meninggal sejak zaman Soekarno sampai sekarang. Pak, pahalanya Pak, pahala Pak. Apa salah ramai? Pak sudah sebut Indon, kami Indon Pak. Allah, satu orang satu butir saja bankrupt kau. Jangan umpat. Mulut kita kan main lepas saja kan. Ini mak-mak Bangla ni. Bangla berapa banyak yang hafal Quran? Bangla berapa banyak yang ibadat semua tu? Bangla dia tu pun kerja kat negeri kita pun. Banyak yang baik-baik, yang salih-salih. Saya suka kalau ada kerja dengan orang Bangla, kalau kerja malam dan Ramadan lagi. Dia tak berbual, tak apa. Baca Quran, dia hafal yang kurang ada. 2-3 berdengung-dengung, baca sendiri, sambil buat kerja, sambil baca sendiri. Allah, kita saja je Bangla-Banglakan dia semua begitu ya. Jangan umpat orang satu kaum, jangan umpat orang satu bangsa. Kalau kau tak suka sangat, kau nak sangat umpat, kau umpat tubuh badan dia saja. Jangan kau umpat satu kaum dia, satu bangsa dia. Tak boleh. Tak boleh. Jangan begitu ya. Itu semua tu umpat adalah seperti makan bangkai dia masih hidup-hidup lagi ya. Maka jangan kita makan bangkai saudara kita ya yang sudah meninggal dunia. Itu namanya mengumpat. Walau kita sengaja, walau tak sengaja, jangan ya. Kecuali kita dah belajar dalam kitab penawar bagi hati kita tu ada 6 umpat yang tak berdosa. Bahkan kadang-kala wajib. 6 umpat yang tak berdosa, itu pun kalau boleh, kecuali umpat yang wajib. Umpat yang harus pun jangan kita lakukan pada siang hari bulan Ramadan, kerana takut menjejas pahala puasa kita. Umpat yang dosa memang tak guna. Umpat dosa kita ucap saja, batal pahala puasa Ramadan kita. Ada 2 orang perempuan bulan puasa, dia tiba-tiba lapar sangat. Orang kalau puasa lapar sangat tu bermakna puasa dia dah cedera dah tu.
Minta izin Rasulullah, boleh buka ke tidak? Rasulullah hantar Sayyidina Bilal, hantar berjana, suruh dimuntahkan dua-dua tu. Muntahkan keluar darah ketul-ketul dengan daging-daging sekali. Nabi bilang mereka masuk puasa dengan benda yang halal, sahur dengan yang halal, tapi buka dengan yang haram. Itu umpat daging, makan daging orang, dia mengumpatkan orang. Begitu ya. Kalau umpat yang haram memang tak boleh dalam bulan Ramadan. Mau hati-hati. Umpat yang harus pun elakkan. Hanya umpat yang wajib boleh. Umpat yang tidak berdosa 6. Pertama, tanya mufti. Kedua, tanya qadi. Yang ketiga, nasihatkan orang Islam. Yang keempat ialah yang ketiga, nasihatkan orang Islam. Yang keempat, minta tolong supaya membetulkan kesilapan. Yang kelima, orang yang sudah masyhur dengan gelarannya. Yang keenam, orang yang menzahirkan keburukannya. Yang pertama, minta tolong, minta tanya sama mufti. Apa beza tanya mufti sama tanya qadi? Tanya mufti kita tanya fatwa, tapi kita nak buat sendiri. Tanya qadi ialah kita minta qadi take action. Sebab qadi penguat kuasa. Seperti seorang perempuan tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami aku ni kedekut. Kasih nafkah tak cukup. Boleh tak aku pickpocket daripada dia untuk kadar cukup aku?" Nabi bilang boleh. Nabi tak bilang, "Aku jangan mengumpat suami kau." Dia umpat tadi kan. Tapi kerana apa? Nak minta fatwa. Tapi dia nak buat sendiri. Boleh. Umpat semampu itu boleh. Lapor sama qadi. "Tuan qadi, suami saya pukul saya, suami saya kaki mabuk." Kan umpat tu namanya. Biar qadi panggil dia dan cara. Termasuklah qadi ini ialah segala kita lapor pejabat polis. Kita lapor semua itu. "Tuan, saya nak lapor pergi balai polis. Kenapa jiran saya ada buat hal? Apa dia buat? Tuan siasatlah sini, takkan saya nak umpat jiran saya." Hei, satu kerja pulanya polis. Kau kena bilanglah, rumah dia selalu begini, kegiatan dia begini, selalu bunyi bising-bising malam, ada orang masuk keluar hoyong hayang. Itu kan umpat jiran kita. Harus, kerana kita nak ambil dia, nak minta dia ambil tindakan. Yang ketiga, nak minta tolong untuk keselamatan orang ini. Umpamanya, budak ni main judi di ujung kampung. Ini kalau aku tegur gaduh ni. Tapi aku lapor dengan Pak Long dia. Pak Long dia kalau cakap, dengar. Maka kita pun jumpa Pak Long dia. "Encik Samad, encik punya anak saudara tu tengah main judi kat sana. Siang-siang hari ya. Main-main judi pulanya tak begitu." Kita kan umpat nama dia tu kan. Harus, bukan harus, wajib. Kenapa? Biar Pak Long dia tindak terhadap diri dia. Itu harus. Umpatnya tu tidak berdosa, bahkan wajib. Yang keempat ialah apa? Menyelamatkan Muslim daripada bahaya seorang. Seorang pinang anak seorang. Saya nak tupang tanya, bulan-bulan pernah saya duduk sekampung dengan awak. Anak dia pinang anak saya. Dia pinang anak saya untuk anak dia. Macam mana keluarga tu? Awak rasa okey tak? Boleh saya terima pinangan dia? Takkanlah saya nak cakap dah jadi menantu awak tahulah belang dia nanti macam mana. Cakaplah. Boleh cakap. Walaupun sudut yang buruk. Contoh Rasulullah, seorang perempuan tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dipinang oleh dua orang. Satu fulan. Saya tak ingat namanya sahabat. Yang mana yang patut aku terima?" Nabi bilang, "Yang pertama tu miskin papa kedana. Tak kufu dengan kau, perempuan ini berada sikit. Yang kedua pula ada rekod suka pukul bini." Kan Nabi dah umpat dia tu. Tapi Nabi sebut, Nabi kasih cadangan yang ketiga. Begitu ya. Jadi umpat yang begini boleh. Kita sebutkan kerana apa? Keperluan orang. Yang ini tidak, kalau boleh elakkan siang hari Ramadan. Yang tadi nak minta tolong Pak Long dia berhentikan dia maksiat, siang hari Ramadan pun wajib awak lakukan. Tetapi kalau yang macam orang pinang meminang gini semua, kalau boleh saya kasih jawapan lepas maghrib boleh. Takut menjejas pahala puasa kita. Walaupun tak berdosa. Yang kelima, pasal orang dah termasyhur dengan gelaran dia yang tak elok. Mari kita lihat siapa yang kena. Siapa nama tu namanya? Ibrahim Pindik. Tak ada orang bilang Ibrahim yang rendah. Ibrahim apa? Ibrahim bin apa pun orang tak tahu. Nama dia Ibrahim Pindik. Pindik tu kira elok ke umpat tu? Umpat kan? Benda cela kan? Tapi dia tak marah. Dekat layar pun tulis Ibrahim Pindik. Dia pun panggil dia Pindik. Dia pun tak marah. Itu boleh. Itu pun kalau boleh siang hari Ramadan kau jangan sebut. Sudahlah, aku jangan Ibrahim Pindik, kau jangan panggil sama dia gitu. Begitu. Siang hari Ramadan. Itu orang dah masyhur. Satu kampung ada 10 Ahmad. Pula semua gelaran tak senonoh.
amat boncit, amat botak, amat terbeliak semua. Tak ada pula amat handsome ke, amat senyum ke, amat apa. Semua yang kan gelaran kan bukan kan. Kau panggil dia Ahmad Syamsuddin bin Sulaiman, tak ada orang kenal. Bapak dia pun orang kasih gelaran juga. Kau panggil Ahmad Bengkok, orang kenal. Punya bengkok pun tak tahulah sikunya bengkok ke. Kau panggil Ahmad Bengkok, orang kenal. Itu semua tu umpat yang harus. Yang keenam ialah apa? Orang yang menzahirkan maksiat. Sebut biar dia tahu perbuatan dia tu cela. Umpat tu kita buka aib dia, tapi dia buka sendiri maksiat depan-depan orang. Tengah-tengah siang hari jalan dengan perempuan berkepit dalam kampung. Umpat biar dia tahu perbuatan tu tak disenangi oleh orang kampung. Apa punya orang ini jalan dengan perempuan kepit siang-siang hari semua gitu. Tak ada umpama kan. Sebut biar dia tahu perbuatan dia tu salah dan orang tidak suka. Yang ini kau umpat dia hidup boleh, mati pun boleh. Belajar tengok kitab bab mandi mayat. Kalau orang yang jahat kita mandikan dia nampak cela, harus sebut dia jadi pengajaran bagi yang lain. Tapi bukan sebut depan-depan lah, tuan-tuan lihatlah jenazah ini, bagaimana dia kehidupannya sekarang, apa balasannya. Tak boleh, tak usahlah. Cakap pelan-pelan dengan anak dia. Aku tengok bapa kau macam mana, mata dia terbeliak kan. Aku tengok bapa kau macam mana, kau jangan buat macam dia. Harus kita umpat dia. Sebab tukang mandi ni dia tahu tau. Tukang mandi dia tahu macam mana mayat. Itu harus umpat. Bukan secara open, secara sembunyi, secara yang peribadi. Member-member dia pun kita bilang, awak kawan pulan-pulan kan? Awak tahu tak kawan awak mati macam mana? Macam mana Pak Haji? Saya yang mandikan mayat dia. Awak tahu tak mayat dia begini? Ngeri dia balik terbayang-bayang ke kawan dia. Itu kita ada matlamat. Semua umpat-umpat yang harus ini semua kena matlamat, bukan mengaibkan. Lapor mufti, lapor qadi, biar suami kita aib dengan qadi, kalau suami kita aib dengan mufti, tak boleh. Semua tu tak boleh ya, tak boleh ya. Demi kebaikan, demi kemanfaatan, maka dan demi kemanfaatan puan punya diri tu sendiri pun, yang kita umpat untuk kebaikan dia sendiri pun, tu hukumnya harus. Hukumnya harus. Baik. Dosa tadi kita bilang, di antara dosa yang ada juga yang tidak dosa, ada yang bahkan wajib. Seperti orang nak menyelamatkan orang. Ada orang samsing kejar, orang ini lari masuk rumah kita. Samsing lari. Mana itu orang? Mana orang? Dia sudah pergi sana. Wajib kau bohong. Mana ini orang? Saya tak boleh bohong, dia dah masuk rumah saya. Alamak, hanya dia kena campak dengan orang ini. Kau kena bohong ketika itu. Satu pulanya dosa yang tidak boleh tidak, kalau kita cakap jujur akan berlaku porak-poranda yang lebih besar. Maka bohonglah ala kadarnya. Bohong dalam perang boleh, janggut dah putih dihitamkan, itu kena bohong. Bohong pihak musuh biar tengok macam nampak macam mesti muda, tu harus. Bohong bagi mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Tapi jangan sampai pecah tembelang. Orang ada 2-3 bini, kena pandai. Itu bukan bohong, tu namanya helah. Abang cakap terus terang bang, abang sayang mana? Saya ke isteri muda awak? Takkanlah saya nak bohong, dah tentulah saya sayang dia lebih. Masuk hospital awak. Awak ni harus bohong begitu. Untuk kes-kes yang begini sebaiknya awak gunakan perkataan yang ada 2 makna. Jadi engkau yang faham sendiri. Awak cakap terus terang, siapa masak lagi sedap? Masakan saya ke masakan bini muda awak? Awak boleh tanya pula, awak tak nampak saya tambah 2 kali? Senyum dia. Padahal kat sana tambah 3 kali. Umpamanya begitu. Biar dia understand sendiri, begitu ya. Begitu. Itu namanya tauriah. Itu namanya tauriah. Begitu. Itu semua pasal nak ngelakkan dosa, gunakanlah elah yang sebegitu ya. Baik, itu dosa mengumpat. Seterusnya, segala percakapan yang dilarang oleh agama, cakap lucah, cakap kotor tak bagus ya. Bahkan cakap-cakap perkara-perkara yang tak baik ini semua tu dielakkan ya. Perkara-perkara, bahkan setengah-setengah perkara, kalau tuan-tuan guru nak sebut dalam kitab, nak baca kitab, perkara batalkan puasa, hal ehwal suami isteri, semuanya itu digunakan kiasan-kiasan. Nabi pun tak suka cakap perkara-perkara itu secara tegak-tegak, tak bagus. Maka batallah puasa apabila lidi celak masuk ke dalam tabung celak. Kadar gaib kepala lidi celaknya. Faham kan? Itu jadi apa itu maksudnya begitu. Jadi tak gunakan perkataan-perkataan direct, aib. Khususnya perkara-perkara hal ehwal laki-laki perempuan ini, khususnya antara bapa dengan anak, antara mak dengan anak, mentua dengan menantu, tak boleh sebut. Tak boleh sebut aib. Sayyidina Ali nak tanya hal ehwal ini dengan Rasulullah, minta orang lain tanyakan.
Tak boleh tanya secara direct. Secara direct tak boleh. Malu, hormat, tertib. Bapa pun, saya dengan anak saya pun dia pun dah dewasa. Kita bincang perkara ini secara open. Tak boleh. Tak boleh dengan orang lain pun tak boleh, dengan anak sendiri pun tak boleh. Macam mana? Begitu begini. Perkara semua tak boleh. Anak perempuan pun dengan ibu bertanya macam mana itu, macam ini, perkara hal ehwal tempat tidur semua tak bagus diceritakan. Dengan orang lain pun tak boleh cerita, dengan mak bapak lebih tidak elok lagi. Walau nak tanya hukum sekalipun, kena beralas, kena bapak dia tuan guru, anak dia ada kemusykilan tentang perkara ini, nak tanya minta orang lain tanyakan. Minta orang lain tanyakan, begitu ya. Apalagi bincang-bincang perkara-perkara begini, tak bagus sekali. Nauzubillah. Menjadi setengah kebiasaan setengah orang kita. Orang kalau balik daripada pengantin baru, balik cuti aja, balik kerja, macam-macam kawan-kawan office tanya itu, tanya ni. Jangan kau layan satu pun. Jangan orang gurau macam mana itu, macam ini, jangan kau layan. Yang ada orang boleh macam-macam diceritakan. Aib. Aib. Kau memang tak tahu malu, tapi maruah isterimu tu. Maruah isterimu tu perkara-perkara yang tak bagus diceritakan depan orang semua, ya. Semua perkara-perkara yang tak bagus. Minta maaf. Kadang-kadang orang perempuan pun suka cerita-cerita begini. Dalam dorang rewang-rewang kita terdengar, aku semangat, kakak ni semua cakap tak censored. Dengan dia sama dia punya bual-bual pun keluar perkataan-perkataan begini. Tak, laki-laki cakap begini tak bagus, kelangan perempuan lagi sambil cubit-cubit, sambil bertepuk-tepuk, semua tu sambil rewang-rewang, macam-macam cerita dia keluar. Astaghfirullahalazim. Tak sayugianya, tak sepatutnya perkataan-perkataan yang sedemikian gitu, ya. Termasuklah perkataan-perkataan apa-apa semua yang tak baik itu, elakkan lidah kita, ya. Elakkan lidah kita, khususnya bercakap perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang lalai ini semua. Di antara tak bagus cakap perkara dunia bila, ya, dalam masjid. Semalam England skor tak? Itu tu tanya England skor dalam masjid. Alamak, semua tu. Semalam Manchester masuk final tak? Alamak, itu semua perkataan kau tak boleh tanya dalam masjid. Sangat besar celanya bincang perkara dunia, perkara meniaga pun tak bagus. Ini kan pula perkara-perkara bola, perkara apa. Dalam masjid tak boleh cakap perkara dunia, cela. Bila lagi cakap perkara dunia cela, hadir kematian. Sementara ada tunggu jenazah, mandi kat luar, cerita bola, cerita apa semua tak boleh. Sangat-sangat makruhnya. Sangat-sangat makruhnya. Lagi tak boleh cakap bukan yang perkara-perkara dunia ni bila awal pagi hari. Awal pagi hari semua anggota kita menghadap kepada lisan kita. Wahailah lisan, kami tuntut engkau supaya lurus hari ini. Kalau luruslah engkau pada pagi ini, luruslah kita sepanjang hari ini. Kalau tidak lurus engkau, maka tidak luruslah kita sepanjang hari ini. Sebab itu orang tua-tua bilang, pagi-pagi hari jangan cakap bukan-bukan. Betul. Apa yang menjadi pertuturan kita pada pagi hari, itulah akan menjadi tajuk kegiatan kita sepanjang hari. Tajuk kegiatan kita sepanjang hari, celik mata saja dah sebut tentang nanti masak nasi lemak, ya. Jangan lupa sambal tumis, taruh udang, ya. Ikan bilis gitu. Sepanjang hari kau punya cerita nasi, kau punya cerita lemak, kau punya cerita sambal, kau punya cerita tumis sampai malam. Begitu. Celik mata saja. Saya nak hantar kereta pergi workshop lah. Satu hari kau kegiatan kau workshop punya ahwal, kereta punya ahwal, repair punya ahwal, sampai malam tak terhabis. Pagi-pagi hari zikrullah, sebut perkataan yang baik-baik, doa pada Allah Ta'ala, sepanjang hari anda akan ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkataan yang kena jaga, ya. Perkataan yang kena jaga. Baik. Melibatkan diri dalam perkara-perkara yang tidak sangkut paut dengan diri sendiri. Meskipun yang dimainkan itu tidak haram hukumnya, namun ia akan mengeraskan hati dan mensia-siakan masa tanpa faedah. Betul, ya. Banyak cakap bukan-bukan hati keras. Banyak cakap bukan-bukan hati jadi keras. Hati jadi keras, badan jadi malas. Badan jadi malas. Cakap bukan-bukan, hatinya jadi keras. Hati jadi keras, badannya jadi malas. Jadi jangan cakap yang bukan-bukan, walaupun tak berdosa sekalipun. Tetapi lagha, itu bawa perkara yang sia-sia, menambahkan hisab kita yaumil akhir. Perkara yang sia-sia ialah apabila orang dengar tak datangkan ilmu bagi diri dia dan bagi yang bercakap dan bagi yang mendengar. Saya umpamanya dua orang saudara, malam ini ceramah pukul berapa, ya? Maka kawan pun bilang lepas maghrib. Soalan tadi ada manfaat tak? Ada manfaat. Yang jawab pun ada manfaat tak? Ada manfaat. Bolehlah kita cakapkan. Yang tak ada manfaat, umpamanya saya pergi Melaka, bumbung rumahnya semua tinggi-tinggi, cantik-cantik. Apa kena-mengena? Ada kena-mengena tak? Kecuali kau cakap dengan orang bahagian seni bina, kebudayaan, boleh juga. Setakat cerita-cerita, saya pergi Negeri Sembilan, mereka suka makan daging salai.
Ada itu dalam kitab sebut dia. Itu semua bual-bual hal ehwal adat orang apa semua tu yang tak kau tak cakap pun tak tambah knowledge. Kecuali memang orang tu nak pergi Melaka, dia nak tahu budaya orang Melaka, kau cakap barulah ada manfaat. Kau tidak tak ada manfaat. Itu semua tu jadi perbualan biasa kita ya. Apatah lagi kau cerita, tadi saya nampak tupai panjat pokok. Kucing makan burung. Yaumil akhir Allah Ta'ala tanya, kenapa kau gunakan lidah kau? Apa sebab, apa fungsi kau gunakan lidah kau? Kau cerita tupai panjat pokok, apa faedah? Semua ditanya tak jawab, tetap kena jawab sebab kau dah gunakan anggota ini dengan pertuturan. Jawab tetap kena jawab. Tercengang kau, apa aku nak jawab? Apa aku nak jawab? Allah pasal kau dah gunakan, kau kena jawab. Tak gunakan, tak kena jawab. Semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu perkataan yang sia-sia. Menambahkan hisab yaumil akhir, tak ada faedah bagi yang mendengar, tak ada faedah bagi yang cakap. Maka jangan dipertuturkan. Sayyidina Abu Bakar mulutnya tu dia taruh batu. Dia taruh batu kerikil sebagai shutter mulut dia. Dia nak cakap baru dia keluarkan cakap. Tak nak cakap dia masuk balik. Dia kemam batu. Jadi mulut dia tak senang-senang lepas main cakap. Begitu. Sampai begitu sekali Sayyidina Abu Bakar cermat jaga mulutnya. Cermat jaga mulutnya. Jangan cakap benda yang bukan-bukan. Walaupun tak sampai berdosa tapi mengeraskan hati dan meluputkan fadilat-fadilat yang tertentu. Khususnya ini bagi orang-orang yang menuntut ilmu ya. Jangan cakap bila ya. Nak tunggu kuliah subuh, tunggu ustaz belum datang madrasah ke, rumah dia ke, kat masjid ke. Sementara nak tunggu, kalau anda datang sebelum subuh, dah kawan-kawan dah ada dekat kuliah ke apa, sementara nak tunggu, jangan cakap. Itu kan penghujung malam. Itu kan masih ada saat istijabah. Itu kan waktu istighfar. Itu kan waktu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Anda pergi bual-bual sementara nak tunggu ustaz datang, macam-macam bual. Luput waktu fadilat. Orang nak bangun pun susah lah. Kau bangun, kau bual-bual pula dengan kawan. Jangan. Satu lagi, waktu selepas sembahyang subuh. Waktu lepas sembahyang subuh dengan kuliah, nak dengar kuliah ke apa lepas sembahyang subuh, sempat tanya orang sebelah, apa khabar? Baik semua? Jangan. Kau luput satu fadilat lagi. Siapa sembahyang subuh berjemaah, dia tak keluar tinggalkan tempat sembahyang dia. Kalau di masjid mana tak keluarkan masjid, dia tunggu sampai waktu isyraq. Dia sembahyang 2 rakaat, pahalanya macam haji dan umrah yang mabrur. Dengan syarat dia tak cakap walau sepatah sekalipun. Dengan dia tanya khabar kawan dia, apa khabar awak? Malam bagus, malam pergi jemputan bagus, apa semua tu. Dah tak pasal-pasal kau luput. Sedangkan kau nak tunggu kuliah subuh, kan dia kuliah subuh. Kuliah subuh kan panjang juga sampai isyraq kan. Dengan kau bercakap-cakap saja, kau sembahyang isyraq, sembahyang juga. Tapi kau luput yang pahala haji dan umrah yang mabrur. Kalau waktu Jumaat kita cakap, luput fadilat langsung. Luput waktu. Silakan. Seterusnya, seorang murid tidak akan menggerakkan lisannya kecuali untuk membaca Al-Quranul Karim, berzikir atau menyampaikan nasihat kepada saudaranya yang Muslim, atau untuk menyuruh membuat ma'ruf dan mencegah membuat mungkar, ataupun untuk menuntut sesuatu hajat keduniaan yang akan membantunya untuk kepentingan akhiratnya. Nabi SAW telah bersabda, kullu kalami bani Adam alaih la lahu illa zikrullah au amrun bima'ruf au nahyun an munkar. Setiap bicara anak Adam adalah dikira atasnya, iaitu akan didakwa atasnya, bukan baginya. Kecuali berzikir kepada Allah atau menyuruh ke ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Ini nak kena jaga tuan-tuan ya. Sepotong hadis Nabi ada sebutkan ya, apabila sudah zaman semakin akhir, hampir mimpi setiap orang mukmin adalah benar. Makin benar lisannya, makin benarlah mimpinya. Ya. Zaman akhir itu cara Allah Ta'ala nak beri maklumat kepada hamba-hambanya. Orang-orang saleh di-guide oleh Allah Ta'ala menerusi mimpi-mimpi yang saleh. Mimpi-mimpi yang baik. Mereka dapat panduan ini, mereka dapat panduan ini. Tapi takwilnya nak kena tahulah. Nak kena tanya orang-orang alim yang faham. Tak boleh takwil-takwil sendiri. Nanti jadi macam-macam cerita. Jadi macam-macam cerita. Kena faham. Walau mimpi jumpa Rasulullah sekalipun, kau tak boleh takwil ikut suka engkau. Mimpi Nabi betul, tapi takwil engkau tak boleh silap dan salah. Apabila akhir zaman, Allah Ta'ala memberi informasi. Hatta Imam Mahdi dapat informasi bahawasanya dia itulah Mahdi. Besok dia akan dibayar orang menerusi mimpi pada malam itu. Maka Allah Ta'ala memberikan informasi kepada hamba-hambanya menerusi mimpi-mimpi yang baik. Syaratnya 2. Hampir mimpi setiap mukmin. Satu mukmin. Yang kedua, makin baik lisannya. Satu mukmin, satu baik lisannya.
Maka mukmin tu adalah keimanannya, itulah umpamanya hatinya. Imannya itu dengan hati yang bersih, dengan yakin pada Allah Ta'ala, itu iman. Itu reda dia untuk terima, receive informasi, receive signal daripada Allah Ta'ala, perlukan dua alat. Satu reda, satu antena. Reda itulah hatinya, keimanannya yang kuat, keimanannya yang kukuh, maka dapat signal daripada Allah Ta'ala. Dan antenanya itulah lidahnya. Semakin benar lidahnya, benarlah mimpinya. Lidah yang benar tu apa? Yang tak bohong, yang tidak dusta, yang tidak mengumpat, yang tidak cakap kotor, yang tidak kosong-kosong. Dan lidah yang makin benar lagi lah apa? Makin benar lisannya, yang selalu sebut nama Allah. Itulah lisan yang benar. Cakap subhanallah, cakap astagfirullah, itu kan benar. Makin benar lisannya, benarlah mimpinya. Syaratnya dua, nak dapat signal daripada Allah Ta'ala. Satu, reda nak kena clear. Satu, antena nak kena sharp. Reda itulah hati dengan keimanan, dan antena itulah lisannya. Itulah lisannya yang akan dijaganya, akan dapat signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki pembohong, kaki gurau yang bukan-bukan, semuanya tu takkan dapat perkara-perkara yang berbentuk kerohanian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan zikir-zikir, banyakkan wirid-wirid, nanti dapat warid. Imam Haddad mengatakan dalam keterangan masalah ma'anahnya, tidak akan dapat warid kecuali anda banyak wirid. Warid tu apa? Ilham daripada Allah Ta'ala, input daripada Allah Ta'ala, kesedaran, keinsafan, kefahaman, semua tu, itu merupakan warid, benda yang turun daripada Allah Ta'ala. Jika tidak ada wirid, tidak ada warid. Maka orang yang tidak ada wirid samalah seperti kirit. Kirit tu apa? Yang lompat-lompat. Datang satu grup sekali buat kacau. Apa tu? Monyet le. Jadi Imam Haddad bilang, yang tidak ada wirid, tidak ada warid. Yang tidak ada wirid samalah seperti kirit. Kirit tu bahasa Arab. Monyet le. Begitu ya. Jadi banyaklah wirid, nanti dapat warid daripada Allah Ta'ala. Dapat kesedaran, dapat keinsafan, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengelakkan diri daripada lisan yang bukan-bukan, cakap yang bukan-bukan. Nanti nak buat ibadat malas. Try nanti kita bual dengan kawan, cerita apa semua. Lepas tu cuba nak sembahyang zuhur, nak sembahyang qabliyah pun malas. Cerita gurau senda berseluruh begitu begini. Cuba tengok bang, nak sembahyang jemaah pun nanti malas. Nak baca surah panjang sikit pun nanti malas. Pasal apa? Cakapnya bukan-bukan, hatinya jadi keras, badannya jadi malas. Bayangkan awak cakap bukan-bukan, nanti tak tahu tiba-tiba akhir hayat hari itu juga jangan nak syahadat pun malas. Na'udzubillah min dzalik ya. Begitu. Jadi nak kena sentiasa bersih lidah ini. Berasa lidah ni biasa bersih sekali, dapat ilham oleh Allah Ta'ala berbagai-bagai daripada Allah Ta'ala. Cakapnya akan benar, dan dia kalau senantiasa benar dan betul, cakapnya tu akan tepat dan benar. Sebab itu tengok orang-orang salih, kadang-kadang kita pergi kuliah dia, kadang kita nak tanya tahu ada kemuskilan, belum kita tanya dia dah cakap. Yang mana dia tahu? Pasal dia orang yang dapat warid daripada Allah Ta'ala, dan dia tak tahu masalah kita, tapi Allah Ta'ala letakkan pada lisan dia, Allah Ta'ala turunkan dia untuk cakap begini. Itulah tanda orang yang bersih hatinya, baik lidahnya. Maka cakapan dia tu adalah dari Allah Ta'ala, menjadi nasihat bagi kita. Kan setengah-setengah ustaz kita kan itu kan, kita hadir kuliah, aku baru nak tanya, ustaz dah mention perkara ini. Mana dia tahu? Dia tak tahu. Allah gerakkan dia pasal dia orang yang bersih hati dan lisannya, maka daripada dialah menjadi saluran nasihat bagi kita semua. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, kita jumpa lagi. Jangan lupa ya, 10 malam lagi kita akan masuk bulan awal Rajab. Hidupkan bulan Rajab dengan banyak istighfar, bulan Syaban dengan banyak selawat, bulan Ramadan dengan baca Al-Quran ya, supaya kita dapat, dan pasang niat dari sekarang. Kalau aku jumpa Ramadan, aku nak puasa yang elok, imanan wa ihtisaban. Aku nak baca Quran, aku nak sembahyang tarawih yang khusyuk, aku nak sedekah, aku nak iktikaf. Panjang umur, teruskan. Tak panjang umur, dapat pahala atas niat. Begitu tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdim shalihati a'malina wa ajrana ya Allah ya karim maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah sembahyang isyak jamak, jadi saya minta diri dulu ya tuan-tuan sekalian ya.